وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Syekh Fungsi Majlis, seluruh jemaah subuh pada hari ini mudah-mudahan diberkati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita ucap syukur kepada Allah pada pagi yang mulia ini kita sama-sama dapat menaikkan solat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan ianya menjadi amal dan digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan tazkirah pada pagi ini, suka saya memetik satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kursi, innallaha katabal hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu asyra hasanat ila 700 dha'fin ila ad'afin katsira faman hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu sayyi'atan wahidah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Telah menetapkan, menentukan, telah menulis apa dia perkara yang baik, apa dia perkara yang jahat. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan perkara tersebut, yakni melalui Nabi SAW. Barang siapa yang dia berniat untuk melakukan satu-satu amal kebaikan, lalu dia tidak jadi untuk melaksanakan amal kebaikan tersebut, nescaya tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu ganjaran yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia berniat untuk melaksanakan satu amal kebaikan, lalu dia melaksanakan amal kebaikan tersebut, nescaya ditulis, digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali ganda, sehinggakan 700 kali ganda, sehinggakan satu gandaan yang terlalu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia berniat melakukan satu amal kejahatan, lalu dia tidak jadi nak buat satu amal kejahatan tersebut, nescaya tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa yang dia berniat untuk melaksanakan satu amal kejahatan, nescaya kemudian dia melaksanakan kejahatan yang dia niat tersebut, nescaya hanyalah ditulis oleh Allah satu saja kejahatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diketik tadi adalah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Taala sayang kepada hamba. Antaranya ialah disebutkan dalam hadis ini ialah orang yang dia berniat untuk melakukan satu amal kebajikan, satu amal soleh, satu amal yang baik, ditulis oleh Allah Ta'ala, tetap ditulis oleh Allah. Kalaulah dia tidak jadi pun untuk melaksanakan amal kebaikan yang dia niat tadi, ditulis oleh Allah satu kebaikan yang penuh. Allah Ta'ala bagi makan penuh kepada orang yang dia berniat buat baik tapi tak jadi nak buat baik, tetap ditulis satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa pemurahnya Allah, kayanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, mafhum hadis nyatakan bahawa kalaulah manusia ini bermula daripada Nabi Adam sehinggalah manusia yang akhir sekali dilahirkan atas dunia ini, termasuklah jin yang jumlahnya lebih ramai daripada manusia.
kalaulah mereka semua memohon daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala memberikan apa sahaja yang mereka minta. Manusia tadi minta, jin minta, nescaya sedikit pun tidak mengurangkan akan kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah juga kalaulah manusia tadi bermula daripada Nabi Adam sehinggalah manusia akhir sekali, termasuklah jin, mereka melakukan kebaikan, pakat buat amal soleh mereka, pakat buat kebaikan mereka, tak ada seorang pun buat kejahatan, nescaya sedikit pun tidak menambahkan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya, kalaulah jin dan manusia tadi mereka pakat bersatu hati nak buat maksiat kepada Allah, nescaya sedikit pun tidak mengurangkan kekuasaan yang telah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa Allah taala Maha hebat dan Allah taala Maha pemurah. Mintalah apa saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah kita sebagai hamba yang soleh, seorang yang beriman, jangan kita malah nak minta doa dengan Allah. Jangan kita malah nak minta ampun dengan Allah. Bahkan Allah Ta'ala muka orang yang tidak berdoa, orang yang tidak minta dengan dia. Apatah lagi, orang tersebut dia ada masa, orang tersebut Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, Allah Ta'ala beri bermacam-macam kebaikan kepada dia, tiba-tiba dia tidak minta kebaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah juga dilanjutkan dalam hadis ini ialah barang siapa yang dia berniat untuk melakukan amal yang soleh, amal kebaikan, amal yang baik, lalu dia melaksanakan amal yang dia memang bertekad sungguh nak buat tadi, yang dia memang berazam sungguh nak buat amal kebaikan tadi, lalu disebut dalam hadis ini bahawa Allah Ta'ala membalas sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Allah Ta'ala balas 10 kali ganda. Satu kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala balas 10. Bukan sekadar 10, ila sab'i mi'atin da'fin, dibalas sehingga 700 kali ganda. Bukan sekadar 700, ila ad'afin kathira, dibalas sehinggalah gandaan yang terlalu banyak di sisi Allah. Apa sahaja Allah Ta'ala nak bagi berapa, serah kepada Allah. Ini menunjukkan kekayaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dalam satu buku ditulis, jangan kamu pandang kepada satu amal yang nampak remeh tetapi besar ganjaran yang Allah Ta'ala beri. Amal orang walaupun kita nampak remeh dibuat tersebut, tapi jangan kita merendahkan amal yang dibuat tersebut. Sebab itulah kalau kita lihat ada amal yang kita nampak simple saja, kita nampak barang saja, tapi pahala yang Allah Ta'ala balas terlalu besar. Antara disebutlah hadis yang sahih yang kita biasa baca, man sabbaha lillahi fi kulli duburin salatin maktub salasan wa salasin wa hamidallahu salasan wa salasin wa kabbarallahu salasan wa salasin tilka tis'atu wa tis'un wa kamalahu bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu walau kanat mislu zabadil bahri aw kama qala. Barang siapa yang dia lepas sembahyang fardu, dia mengucapkan tasbih kepada Allah 33 kali. Kemudian dia bertahmid, dia mengucap alhamdulillah kepada Allah 33 kali. Mengucap takbir kepada Allah, Allahu akbar 33 kali. Iaitulah sebanyak 99. Lalu dia menyempurnakan dengan 100 kali dengan dia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nescaya ganjarannya ghufirat khatayahu, diampunkan segala dosa-dosanya, yakni dosa-dosa kecil. Walau kanat mislu zabadil bahri, walaupun umpama kesalahan dosa-dosa kecil yang dibuat tersebut seperti mana pasir-pasir yang ada di sepanjang pantai, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dengan dia mengucap tasbih, bertahmid, bertakbir pada Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa
nampak saja amalan yang simple, amal yang barang saja, tapi ganjarannya terlalu besar di sisi Allah Subhanahu. Afdal kita berselawat, membanyakkan selawat. Disebutkan bahawa man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Nabi, dengan satu saja selawat, nescaya dibalas Allah Taala balas selawat ke atasnya 10 kali selawat. Menunjukkan bahawa kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalaulah disebut dalam ayat-ayat Quran, kita berinfak, kita beri sumbangan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat kerja-kerja Islam, kita beri. Allah Ta'ala berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Barang siapa perumpamaan orang yang menginfakkan, beri sumbangan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana satu biji benih yang menumbuhkan, biji benih yang ditanam menumbuhkan satu pokok yang mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai mengandungi 100 biji, menunjukkan 700 diganda. Orang yang menginfakkan harta benda dia untuk jalan Allah, sekurang-kurang dibalas 700 kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar 700. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah Taala balas, Allah Taala gandakan apa sahaja gandaan yang Allah Taala nak. Juta-juta lah Allah Ta'ala balas. Orang yang menginfakkan harta benda mereka pada jalan Allah, orang yang buat kerja-kerja jihad, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha hebat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga amalan-amalan yang lain. Apatah lagi amalan-amalan yang wajib. Kita menunaikan solat secara berjemaah, solat fardu, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menunaikan hak kita kepada isteri kita, kita beri nafkah dan sebagainya, itu sudah tentulah lebih besar lagi ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka berniat untuk melakukan amal kejahatan, lalu tak jadi nak buat amal kejahatan tersebut, kerana apa? Kerana takut kepada Allah, bukan kerana manusia. Allah Taala tetap memberikan kepadanya satu kebaikan yang penuh. Dia tak jadi buat dia amalan baik, dia buat amalan jahat, tapi oleh kerana dia rasa gerung, rasa takut kepada Allah, dia meninggalkan amal niat yang jahat dia nak buat tersebut. Allah Ta'ala tetap beri pahala yang sempurna, kebaikan yang sempurna seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Ini menunjukkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah kita ni orang yang berdosa. Kita manusia tak lepas daripada salah, daripada silap, melakukan dosa. Tiap-tiap hari kita buat dosa. Ada dosa kecil ataupun dosa besar. Habuk-habuk dosa kita buat tiap-tiap hari. Maka kita hendaklah mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah Taala Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dosa yang kita buat walaupun banyak, berpuluh-puluh tahun dahulu, tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita minta taubat, minta ampun, minta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong. Jangan kita rasa Allah Taala dah ampun dah dosa aku, banyak sangat aku buat dosa. 10 tahun, 20 tahun dulu dah. Aku rasa Tuhan dah ampun dah dosa aku. Jangan. Allah Taala Maha Pengampun. Banyak mana pun dosa kita buat, banyak mana kesalahan yang kita lakukan, tetap akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa pemurahnya, pengampunnya Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Yang akhirnya daripada hadis ini itulah barang siapa yang dia berniat untuk melakukan amal kejahatan, lalu dia buat amal kejahatan yang dia niat tadi, yang dia azamkan tadi, nescaya Allah Taala hanyalah menulis di sisinya adalah satu saja kejahatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahawa Allah Taala Maha Penyayang kepada hamba. Kita buat kebaikan, Allah Taala balas dengan berganda-ganda amal soleh. Allah Taala balas dengan berganda-ganda ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana kita buat jahat, Allah Taala balas satu saja kejahatan, ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, jangan kita rasa Allah Taala ni baik, Allah Taala ni tak apalah, Allah Taala rahmat. Kita buat jahat seumur.
Kita meremeh-remehkan perkara dosa. Sebab apa? Kita rasa Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala lagi ni. Dan dalam masa yang sama kita kena ingat azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala maha memberikan azab. Azab Allah Ta'ala maha pedih, supaya kita menyeimbangkan rahmat dan juga murka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita terlepas pandang bahawa perkara ini mestilah menjadi amalan kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman. Kita hendaklah sentiasa minta ampun daripada Allah, minta maaf daripada Allah, di samping kita memperbanyakkan amal-amal yang soleh, yang sudah tentulah Allah Ta'ala menggandakan amal-amal yang soleh. Dalam masa yang sama kita minta maaf, kita minta ampun di atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk tazkirah yang ringkas pada pagi ini. Terima kasih kerana menjemput, dan saya minta maaf kalau ada salah silap dan sebagainya. Yang baik datang kepada Allah, yang lemah kurang datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tazkirah yang disampaikan oleh daripada Ustaz Haji Ilham Nuri bin Haji Hamidin. Semoga para sahabat dapat mengambil pengajaran dan iktibar dalam tazkirah tersebut. Dengan itu majlis berakhirlah tazkirah kita pada pagi ini. Marilah sama-sama kita tangguh pakaian kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillah. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas kandang